Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Saya rasa dalam penjelasan yang dibuat oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri telah jelas kesilapan yang telah berlaku. Kesilapan yang telah berlaku ialah apabila berlakunya turn back itu dan kapal terbang itu dapat dikesan oleh radar primary milik TUDM di kedua-dua tempat, iaitu di Gong Kedak dan juga di Bukit Bendera. Mereka pada ketika itu tidak tahu bahawa kapal terbang MH370 telah hilang daripada radar air traffic controller dan segala komunikasi dengan kapal terbang itu telah hilang. Mereka tidak tahu bahawa kapal terbang MH370 itu telah hilang, komunikasi terputus, kita berada dalam keadaan yang merupakan keadaan krisis kerana mereka tidak dimaklumkan oleh TCA. Dan inilah masalahnya yang telah saya tekankan kepada Menteri Pengangkutan. Apa yang telah dibuat di antara waktu 1:30 pagi hingga 7:25 pagi. Pada 7:25 pagi barulah dimaklumkan bahawa kapal terbang itu telah hilang. Pada pukul 10 pagi barulah diadakan mesyuarat dengan TUDM. Pada ketika itu barulah dimaklumkan ada kemungkinan berlakunya turn back. Tetapi sekiranya apabila hilang di radar dan terputus segala komunikasi, dan pada ketika itu segala maklumat tentang krisis ini disampaikan kepada TUDM yang mempunyai primary radar dan kepada jiran-jiran yang lain yang juga mempunyai primary radar untuk tolong cari kapal terbang yang telah hilang dan terputus komunikasi. Mungkin pada ketika itu bila tentera udara mengesan kapal terbang itu melalui radar mereka, tindakan yang lebih segera akan diambil. Ya, Yang Berhormat. Nantilah Ustaz, belum lagi soalan. Kalau bolehlah Yang Berhormat Timbalan Menteri, ya, kerana inilah Alam Berhormat, saya suka ingatkan, iaitu sekarang ini penggolongan dan pencelahan itu jangan terlampau panjang lebar dan menimbulkan perbahasan. Kerana saya cukup meneliti hujah-hujah dari Yang Berhormat, dan kebanyakannya ialah soal-soal perkara yang baru ditimbulkan. Sila salam. Ambil kira itu. Sebenarnya dia tidak baru, Tan Sri, kerana dalam membahas ucapan titah diraja, memang kronologi ini telah pun saya bentangkan daripada awal dan telah pun saya pertikaikan. Tidakkah dalam SOP sama ada Menteri Pengangkutan berhubung dengan DACA, apabila kapal terbang tu hilang terus kena maklum, dan berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan, dengan sendirinya mengesahkan mereka nampak kapal terbang itu tetapi tidak menganggap ianya satu perkara yang penting kerana tak ada maklumat bahawa MH370 dah hilang. Sekiranya mereka telah dimaklumkan, saya nak secara ikhlas Yang Berhormat Timbalan Menteri, dengan izin, if you had prior information that this plane was missing, would your station, your radar operators have been more sensitive towards this information?
dan terus memaklumkan pada ketika itu juga bahawa sebenarnya kapal terbang itu setelah pun pasal dah ada maklumat, ni tak ada maklumat. I need your terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, kalau salam. ada maklumat yang lebih awal ini, Ya. Ya, Yang Berhormat, would salam. that information Kita be faham. seen Ya. as more important and more urgent Ya. daripada apa yang telah berlaku? Uh, Saya rasa jelas. Tak payah jawab pun, kita dah tahu jawapannya. Yang Berhormat, Terima Yang kasih. Berhormat, Yang Berhormat. Dan dalam perbahasan seperti begini, andaian-andaian, Ia spekulasi adalah merupakan andaian. yang Itu adalah spekulasi yang diminta dan itu andaian. harus rasional. Spekulasi. Sebab itu saya kata apabila ini adalah merupakan satu unprecedented event dan kita harus membuat siasatan yang lebih rapi. Apa saja yang dikemukakan itu adalah merupakan satu teori lah. Cuma yang saya nak Tak. nyatakan di sini, Yang Berhormat Timbalan Menteri, pihak saya nak sebutlah ni, this phrase unprecedented event, ianya telah menjadi unprecedented ini kerana bukan dialog kan. tak, because seolah-olah bila sebut perkataan unprecedented ni seolah-olah ianya menjadi sebagai satu alasan yang boleh diterima, ya. It became unprecedented oleh kerana kita telah gagal mengesan dan mengetahui kapal terbang kita pergi ke mana. Barulah terpaksa kita cari di seluruh lautan Hindi, Andaman Sea, lautan China Selatan dan sebagainya. It became unprecedented. Okey. Tapi kalau kita tahu daripada awal, dari awal, ya. Yang faham. ya, saya Bagi saya yakin peluang cakap pula. Timbalan Menteri faham. Yang belakang Saya saya dah soalan cakap kan. Ya, saya soalan Bagi saya pendek. peluang cakap. Soalan pendek. Ini pesawat lah. Tak Iya. tak Okey, payahlah. Sebenarnya- menurut laporan Reuters empat hari yang dahulu negara US telah mengatakan dia dalam operasi mencari pesawat MH370 telah menelan kos 2.5 million US dollar. Jadi soalan saya, berapa kos kerajaan Malaysia telah memakai dalam operasi itu tanya ini? MOT lah. Yang Berhormat tanya kepada saya itu tidak relevan lah. Okey, Saya okey, fikir itu tanya MOT. Saya nak katakan di sini bahawa penyiasatan telah hanya akan dapat concluded ataupun konklusif sekiranya kita dapat retrieve. Itu pun memerlukan masa. Air France dulu memerlukan 2 tahun untuk retrieve black box. Ini merupakan sesuatu yang lebih sukar kalau kita lihat dari segi keadaan. Kalau memang dia jatuh di lautan Hindi, ianya merupakan satu kawasan yang begitu remote dan memang pun kedalamannya itu adalah lebih kurang 7 km yang paling dalam sekali. Jadi itu pun sebenarnya merupakan satu halangan. Dan cuma saya ingin nyatakan di sini tadi, saya ingin juga menjelaskan bahawa pihak TUDM sendiri pun akan mengadakan siasatan dalaman ataupun domestic inquiry dalam soal berkenaan ini. radar juga. Dalam soal ini cuma Satu penjelasan saja Menteri. ya. Bukit Kita Matajan. akan membuat domestic inquiry dalam soal ini dan hanya apabila kita mengadakan domestic inquiry Satu soalan saja. dan kita dapat maklumat-maklumat yang lebih terperinci, barulah kita dapat membuat kesimpulan tentang apa sebenarnya yang berlaku pada ketika itu. Cuma SOP Malaysia Airlines sendiri pun kita tidak tahu. Mungkin juga apabila kehilangan 1117 itu mereka sebenarnya pun struggling kerana mereka juga harus mendapatkan maklumat daripada Ho Chi Minh untuk memaklumkan bahawa keadaan pesawat itu sudah hilang, dan mereka juga berusaha untuk mencari dan mendapatkan maklumat daripada beberapa control tower yang lain negara-negara jiran supaya mereka dapat maklumat-maklumat jika ini diperolehi ataupun ada cerapan-cerapan radar daripada negara-negara lain ataupun control tower daripada negara lain yang diperolehi. Misalnya banyak teori-teori yang mengatakan bahawa pesawat itu mendarat di Nanning misalnya, itu pun mungkin menjadi satu teori-teori yang telah dikemukakan, dan itu mengambil sedikit masa sehinggalah Malaysia Airlines akhirnya pada 5.30 mereka menganggap bahawa ianya sudah pun
pesawat itu sudah hilang dan mereka menubuhkan satu petugas khas, dan juga the next day kita pun satu soalan pihak saja, QDF Menteri. dipanggil untuk terlibat dalam pencarian tersebut. Satu soalan saja. Tak payahlah Salam. Nak penjelasan je. Tak payah. Malaysian Airlines ataupun DCA yang bertanggungjawab, Yang Berhormat Timbalan Menteri? Malaysian Airlines ataupun DCA? Yang Berhormat boleh tanya Kementerian Pengangkutan, kerana sama ada ianya kerana pemilik aircraft itu adalah Malaysia Airlines. Ya. Mungkin saya tidak tahu apa SOP Malaysia Airlines, sama ada mereka sendiri bertindak mengikut SOP mereka, dan ataukah mereka itu collaborate bersama dengan DCA dalam pencarian lebih kurang 4 jam tersebut. Itu saya tidak pasti. Itu saya tidak pasti. Tapi saya percaya dalam tempoh 4 jam daripada 5.30 sehingga 1.17 itu adalah merupakan satu masa yang diambil oleh Malaysia Airlines, dan juga ataupun mungkin DCA terlibat dalam pencarian tersebut, dan sehingga apabila mereka sudah tahu bahawa perkara tersebut tidak dapat barulah mereka Menteri, tolong dulu Menteri. Dan Yang Berhormat yang berdiri itu tolong dulu sekejap. Saya sendiri minat perkembangan yang berlaku kepada pesawat yang kita bincang sekarang ini. Atas sebab itu kadang-kadang saya hingga jam 2 pagi saya masih bangun, sama ada menonton CNN, Astro dan sebagainya. Kedudukan saya nanti dulu Yang Berhormat, kedudukan saya sebagai speaker berhak untuk tanya ketua kerajaan dan menteri-menteri yang berkenaan. Tetapi apabila saya mengambil kira kapasiti kita sebagai sebuah negara kecil yang kita semua sedia maklum kekangan-kekangan yang ada, apa perkara yang berkisar di otak kepala saya telan, saya bersabar. Saya paham banyak perkara-perkara yang Yang Berhormat nak tanya. Apabila kamu tanya kepada menteri yang berkenaan sebagai menteri, tidak mungkin semua dia boleh kasih jawaban. Dan nanti jawaban yang keluar daripada mulut Yang Berhormat itu menambah lagi kekusutan yang sedia ada. Jadi saya mohon kerjasama daripada Yang Berhormat, tolong perkara ini kalau boleh jangan lagi perkembang luaskan. Kita tunggu tindakan kerajaan seterusnya. Sama ada Royal Commission akan dibentuk, ataupun sama ada jawatan kuasa parlimen ini sendiri akan dibuat. Saya sendiri bersetuju supaya jawatan kuasa dibuat. Jadi biarlah Yang Berhormat yang banyak teori itu dilantik dalam jawatan kuasa ini nanti. Jadi dalam jawatan kuasa itu nanti buatlah rumusan-rumusan yang canggih, yang sebelum ini belum kita dengar. Saya pun menanti-nanti laporan daripada jawatan kuasa ini akan dibentuk. Kalau boleh sila Menteri teruskan. Saya pikir saya sudah menjawab sebagian besar daripada soalan-soalan tersebut, dan saya dengan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah menyertai perbahasan dan juga celahan-celahan, dan dengan ini saya mohon menyokong. Terima kasih.